Terima kasih kerana menonton dan memilih channel ini. Sila tekan like, share dan subscribe agar anda tidak ketinggalan mengenai isu politik semasa yang kami sampaikan setiap masa. Terima kasih. Selamat pagi dari politik semasa. Perbadanan Tanah Bumi Putera antara tiga ikhtiar pemerkasaan bumi putera yang dicadangkan bagi mewujudkan kestabilan ekonomi dan pemeliharaan identiti kebangsaan, kata Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Jelasnya perbadanan ini bertanggungjawab untuk merangka mekanisme yang membolehkan pemilikan tanah bumi putera ditingkatkan dan dimanfaatkan pada masa hadapan. Ikhtiar pertama, Perbadanan Tanah Bumi Putera bagi mengekalkan pemilikan tanah bumi putera yang menjadi asas kepada kestabilan ekonomi dan pemeliharaan identiti kebangsaan, saya menganjurkan agar diwujudkan Perbadanan Tanah Bumi Putera. Perbadanan ini bertanggungjawab untuk merangka mekanisme yang membolehkan pemilikan tanah bumi putera ditingkatkan dan dimanfaatkan pada masa hadapan. Adalah disyorkan semua tanah-tanah berstatus pajakan melebihi 50 ekar bagi kawasan pertanian ataupun plot industri yang melebihi 20 ekar, apabila sampai tempoh tamat pajakan dan dipohon untuk penyambungan, 20% daripada tanah berkenaan hendaklah diserahkan semula kepada kerajaan dan diurus tadbir melalui perbadanan ini, katanya ketika menyampaikan ucap tama Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 KEB 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Hadir sama Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq serta Menteri Peladangan dan Komoditi Johari Abdul Ghani. KEB 2024 bermula hari ini akan berakhir 2 Mac nanti bakal dirasmikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid berkata, penubuhan Perbadanan Tanah Bumi Putera merupakan langkah proaktif untuk menjamin keseimbangan demografi kaum, mewujudkan kelangsungan kawasan usaha bumi putera bagi tujuan pertanian, perindustrian dan penempatan baru serta usaha tambahan mengekalkan pemilikan bumi putera. Langkah ini saya percaya dapat memberi pulangan dan peluang yang lebih besar kepada bumi putera untuk memiliki sebahagian daripada aset tanah negara, katanya lagi. Ikhtiar kedua yang digariskan Ahmad Zahid ialah wakaf kesihatan dan pendidikan yang akan menjamin perkhidmatan kesihatan dan pendidikan yang berterusan kepada bumi putera. Katanya, ia sebagai usaha untuk mendepani isu-isu kenaikan kos perkhidmatan kesihatan dan pendidikan kepada golongan seperti asnaf, warga emas dan kumpulan sasar yang terjejas. Demi kesejahteraan bumi putera saya menganjurkan sistem caruman daripada syarikat-syarikat GLC, GLIC, yayasan, badan amanah dan orang perseorangan untuk bersama menjayakannya. Semoga ini menjadi asbab yang mengundang keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kata Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Ikhtiar ketiga yang diketengahkan ialah mengindustrikan pertanian yang bertujuan untuk melibatkan Bumiputera dalam sektor pertanian tanaman makanan yang berskala besar, serta dapat menjamin pengeluaran sumber makanan negara. Saya mengambil contoh kejayaan Felda dan Felkra dalam membangun dan memajukan pertanian tanaman komoditi, yang telah menjadikan negara kita antara pengekspor kelapa sawit dan getah terbesar dunia. Kita sedar sebahagian masyarakat Bumiputera tidak mempunyai tanah yang begitu besar. Keluasannya juga mungkin tidak ekonomikal di samping kekangan kewangan untuk mengusahakannya, katanya lagi. Namun, menurut Zahid sekiranya tanah-tanah berkenaan dapat disatukan dan dibangunkan secara skala besar, pastinya setiap pemilik tanah dapat memperolehi manfaat yang berterusan di samping membantu meningkatkan sosioekonomi setempat.